Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, kembali lagi channel gua Rizal Saputra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mengklik dan mensupport channel ini guys. Oke, kali ini kita pasti bakal reaction di channel The Wanderer ya, dimana ada salah satu videonya yang berjudul Malaysia baru sadar Indonesia bukan pengecut seperti negaranya. Wow, dari judulnya ya udah buat kita penasaran ya apa isi dari videonya. Tapi sebelumnya sebelum kita berkomentar, langkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar tidak gagal paham guys. Daripada berlama-lama, kita langsung aja check it out. Langkah Indonesia bisa jadi contoh ASEAN guys. Oke, buat teman-teman tonton juga di channel Wanderer ya yang belum subscribe. Dan orang tak boleh masuk, tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Saat bendera China ramai diperbincangkan di Malaysia, Indonesia justru mengambil tindakan tegas dengan mengusir kapal China yang masuk ke wilayah perairannya. Tindakan cepat ini menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dan mendapat sorotan positif di kawasan. Hal ini membuat sebagian masyarakat Malaysia menyadari pentingnya kehadiran Indonesia sebagai kekuatan yang berperan dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Timbalan Menteri, saya dah sebut dan Yang Berhormat telah bagi jawapan, tapi saya tak dapat jawapan yang terang, iaitu Timbalan Menteri daripada Alor Gajah ni berkata bahawa Laut Cina Selatan selamat, terkawal dan terbuka. Tak faham. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke teman tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu ini laluan tanpa di-anchor South. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Indonesia sekali lagi mengusir kapal pengawal pantai China di Laut Natuna Utara, mencetuskan satu lagi ketegangan berhubung sempadan maritim. Jurucakap Badan Keamanan Laut Bakamla, Kapten Yohanis Antara, mengesahkan insiden itu berlaku kemarin. Beliau mendakwa ketika KN Pulau Dana 323 berkomunikasi dengan kapal China melalui radio, kapal CCG 5402 mendakwa ia sedang melakukan rondaan di perairan itu dan meminta kapal Indonesia supaya tidak mendekat demi keselamatan pelayaran. Namun permintaan itu tidak diendahkan oleh KN Pulau Dana 323 yang bekerjasama dengan kapal peronda Tentera Laut Indonesia KRI Sutedi Senaputra 378 dan KRI Bontang 907. Agensi berita Antara melaporkan Yohanis berkata kapal CCG 5402 milik China itu turut membuat beberapa percubaan lain sepanjang Oktober 2024. Katanya kapal China tidak hanya menceroboh perairan Indonesia tetapi turut mengganggu aktiviti tinjauan seismik arwana 3D dan pemprosesan data yang sedang dijalankan oleh PT Pertamina East Natuna di kawasan Laut Natuna Utara. Tambahnya berdasarkan Konvensyen Undang-Undang Laut UN Clause 1982, pelantar benua Indonesia di Laut Natuna Utara diakui di peringkat antarabangsa yang memberi hak kepada Indonesia untuk mengeksploitasi dan meneroka sumber asli di kawasan itu tanpa sebarang gangguan dari negara lain. Sebenarnya cadangan tukar nama Laut Cina Selatan ni sejak dulu lagi dah ada. Dan saya puji Ahli Parlimen Tumpat YB Mumtaz yang bawa cadangan ini ke dalam Dewan Rakyat. Saya setuju untuk kita tukar saja nama Laut Cina Selatan kepada Laut Malaysia. Bukan jadi isu pun. Walaupun kita tukar nama Laut Cina Selatan kepada Laut Malaysia contohnya, belum tentu ianya diiktiraf oleh dunia. Bahkan negara Cina pun tak kisah. Tapi penukaran nama ni sebagai antara cara kita melawan tuntutan Cina. Bertegas dengan perairan kita, tunjuk yang kita ni juga berani melawan. Korang kena ingat ya, Cina pun tukar nama-nama kawasan utama laut kita dekat Sarawak sana tu tau. Contohnya Beting Raja Jarum, dia tukar kepada Baikang Anshah. Dan ada lagi beberapa lagi nama yang Cina tukar kepada nama Mandarin. Ini pun kena ambil kira.
Tak usah pening kepala lah dalam bab ni. Tukar je lah. Lagipun negara-negara jiran kita pun dah lama buat. Contohnya Indonesia, Laut Cina Selatan mereka panggil Laut Natuna Utara. Apapun, di samping kita tukar nama Laut Cina Selatan ni, kerajaan boleh perkasakan lagi aset tentera laut kita sebagai langkah berjaga-jaga. Seriuslah, kalau ada lagi sesiapa yang tak setuju dengan cadangan ni, saya rasa sanksi sama ada mereka tak faham taktik peperangan atau memang mereka ni jenis penakut. Anda yang mana satu? Bagaimana kerjasama di antara kedua negara dalam konteks ASEAN dan pertahanan untuk kita melihat kepada isu di Laut Cina Selatan itu, Doktor? Kawasan ekonomi eksklusif yang kita teroka selama ini di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri, sebenarnya kita nak berhadapan dengan kemarahan China. Jadi dalam aspek ini, kepakaran yang dipunyai oleh Bapa Presiden Prabowo ini yang merupakan individu ketiga yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan ni, termasuklah juga beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan. Kalau kita lihat dulu, dia ada merupakan pesaing kepada Presiden Jokowi itu sendiri, tetapi selepas selesai pilihan raya, ini yang bagusnya mengenai politik Indonesia ini, apabila beliau, walaupun beliau tewas dalam pemilihan yang sebelum ini, tetapi beliau tetap menerima jawatan apabila dilantik oleh Presiden Jokowi yang sebelum ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau menerima pelantikan tersebut. Ini menunjukkan satu keadaan harmoni, keamanan yang baik dalam politik Indonesia itu sendiri. Apabila orang yang bertembung dalam pilihan raya akhirnya boleh bersama-sama duduk dalam kabinet. Dalam kabinet kita lihat ada 34 menteri dan salah seorang daripadanya adalah Presiden yang hari ini, iaitu Bapa Prabowo itu sendiri. Jadi dalam aspek keselamatan ni, selepas daripada Presiden Soeharto dan juga SBY Presiden Susilo, ini Presiden Prabowo dalam merupakan orang yang pernah terlibat dalam aspek ketenteraan itu sendiri. Jadi kita melihat dalam hal ini mungkin ASEAN boleh memanfaatkan kepakaran, ketenteraan dan pengalaman yang dipunyai oleh Bapa Prabowo ini dalam untuk memantapkan isu-isu keselamatan dan juga bagaimana perancangan strategik geopolitik dalam ASEAN itu sendiri. Mungkin Bapa Prabowo ini boleh dijadikan sebagai mentor di kalangan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan Laut Cina Selatan itu. Contohnya Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia itu sendiri boleh menubuhkan satu task force selain daripada ASEAN itu, satu task force berasingan daripada ASEAN supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa plan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu caucus, satu komiti, satu jawatan kuasa, task force yang mungkin Bapa Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terke bawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again, akan jadi nombor 1 semula. Terima kasih. Langkah Indonesia ini sekaligus menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan tentang pentingnya menjaga kedaulatan dengan tindakan tegas, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang video kita reaction tadi ya, dimana ini merupakan langkah yang benar-benar tegas ya dari pemerintah Indonesia mengusir kapal Cina ya yang masuk ke perairan Indonesia dengan tegas, langsung diusir. Ini merupakan ketegasan kita untuk menjaga kedaulatan negara kita ya, dan tentunya tindakan ini menjadi sorotan ya bagi negara tetangga kita, salah satunya negara Malaysia ya, di mana mereka puji tindakan yang dilakukan Indonesia. Mereka ingin menjadikan contoh ya. Wow, keren ya. Indonesia semakin berani dan menjadi contoh buat negara-negara Asia Tenggara tentunya. Oke, buat teman-teman cukup sekian reaction gua. Maaf jika ada salah-salah kata dalam reaction. Jika kalian ingin berkomentar silahkan komentar di kolom komentar ya. Ini bukan
masalah membanding-bandingkan negara, tapi untuk pengetahuan kita aja. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.